perkara yang mereka timbulkan ialah oleh kerana ayat-ayat Quran yang diwahyukan kepada Nabi SAW, terdapat ayat-ayat yang dinasahkan dan menasahkan. Diturunkan ayat dulu bersabit dengan satu hukum, kemudian turun pula ayat lain menasahkan hukum yang dulu. Rasul pasti apa lagu ni? Hukum berubah sama, balik belah sama. Mereka mempersedia, mereka buat main-main. Sebagai contoh, ayat yang berkait dengan arak. Allah Ta'ala menurunkan ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya-Mu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan arak dan judi. Beritahu kepada mereka, arak dan judi ini ada manfaat, bukan tak ada manfaat. Tetapi dosa dan keburukannya lebih besar daripada manfaat. Itu ayat yang pertama diturunkan. Turun ayat ni, arak masih diminum lagi. Masih minum lagi arak. Terdapat di kalangan sahabat yang mabuk dengan sembahyang. Kerana ayat yang awal tidak melarang daripada minum arak. Cuma mengatakan faedah ada, tapi mudarat dosa lebih besar daripada faedah. Menyebabkan mereka tak tinggal arak, sehingga baca qul ya ayyuhal kafirun ulang-ulang hak tula. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Ulang tak tahu nak berhenti, tak berit tak boleh. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Ayat ini melarang minum arak bila nak sembahyang. Maknanya lepas sudah sembahyang boleh minum pula lah. Maknanya begitu. Memang begitulah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, melihat nasib, anak-anak panah yang digunakan untuk pemujaan, bagi melihat nasib, menentukan hari untuk berangkat dan seumpamanya, itu semua keji daripada amalan syaitan. Jauhlah kamu akan dia, supaya kamu mendapat kejayaan. Bila turun ayat ni barulah arak dan judi diharamkan. Sehingga para ulama sahabat meriwayatkan, sebaik saja ayat ini diturunkan oleh Allah, ada jalan di Madinah mengalirkan arak. Arak yang disimpan dalam sembahyang dicuak sehingga mengalir di jalan. Menunjukkan keimanan mereka. Mereka tak bersoal nanti rugi, nanti habis modal. Jual ni dululah, bagi orang lain tak sok. Kalau yang ada ni jual dulu. Tidak. Mereka tak berani rugi apa, mereka terus arak di tengah jalan. Kerana keimanan mereka. Hal-hal yang seperti ini menjadi permainan orang Yahudi. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Itu ialah kehendak Allah. Hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Ta'ala menurunkan perintah agama secara tadarruj. Sebahagiannya secara putus daripada awal hingga akhir. Terus putus gaduh. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Wa'budullah. Abdikanlah diri kamu kepada Allah. Ini putus. Tak ada pilihan yang lain. Sebahagian daripadanya Allah Ta'ala menurunkan perintah secara tadarruj. Dengan makna secara berangsur-angsur. Macam arak tadi. Oleh kerana arak menjadi perangai orang Arab. Dimulakan dengan nasihat dulu. Bahawa arak ni mudarat dia lebih besar. Walaupun ada manfaat, bukan tak ada. Tapi mudarat lebih besar. Bila mudarat lebih besar, maka hendaklah diutamakan mudarat. Manfaat dia tak jadi apa? Sepatutnya faham lah. Tapi tak faham juga. Nak semayang ke arak lagi. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat. Terus arak diharamkan. Ini dinamakan tadarruj. Iaitulah secara perengkat-perengkat. Begitu dua ayat yang berkait dengan hudud. Hukuman zina. Di mana perintah yang pertama, orang yang melakukan zina hendaklah dimarah kemudian ditahan dalam rumah dia. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat rajam dan ayat yang berkait
dengan sebab terhadap mereka melakukan zina dalam surah Nur. Ini ialah nasikh dan mansukh. Dalam ilmu tafsir atau ulumul Quran dikenali dengan nasikh dan mansukh. Di mana dalam perkara nasikh ini terdapat beberapa perkara. Yang pertama yang dinasahkan bacaan dan dinasahkan hukum. Bacaan jadi nasah dan hukum jadi nasah. Di antaranya ialah kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul zaman dulu. Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ayat-ayat yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Injil, yang ada dalam Zabur. Di mana bacaannya dinasahkan dan hukumnya dinasahkan juga. Dinasahkan maknanya dibatalkan. Di antaranya ialah yang dinasahkan hukumnya, tapi bacaannya tidak dinasahkan. Contohnya ialah ayat yang berkait dengan arak tadi. Kalau kita baca dalam Quran, ayat wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Ayat ni masih hadir lagi dalam Quran. Dibaca. Kita baca boleh pahala. Tapi hukum dia tak boleh pakai dah. Lama dia minum arak lepas sembahyang. Tak boleh tak. Hukum dia dinasahkan. Bacaannya masih ada. Dan di sana ada ayat yang dinasahkan bacaannya. Tidak dinasahkan hukum. Yang berkait dengan hudud. Iaitulah firman Allah Ta'ala. Asy-syaikh wa asy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-batta nakalam min Allah. Orang tua lelaki dan orang tua perempuan yang berzina. Yakni orang yang telah berkahwin lelaki dan telah berkahwin perempuan yang berzina, kamu rejamkan mereka. Rejamkan mereka. Hukuman cegahan daripada Allah. Di mana ayat rejam ini tidak ada dalam Quran. Kerana bacaannya dinasahkan. Tetapi hukumnya diamalkan. Jangan pula kita berani mengatakan hukum ni tak ada lah. Kerana tak ada dalam Quran. Asalnya diwahyikan. Tapi bacaannya dibatalkan. Tapi hukumnya diamalkan. Kerana ia diamalkan oleh Nabi SAW. Diamal oleh para khulafa' Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Dinyatakan oleh ulama-ulama secara ijma'. Secara sepakat. Tidak ada khilaf di kalangan mereka dalam perkara ini. Ini ialah ayat yang dinasahkan bacaannya. Tetapi hukumnya tidak dinasahkan. Itu yang berkait dengan nasah. Dan di sana. Ada hadis yang berlawanan. Di antara satu sama lain. Hadis yang berlawanan. Hadis ni kata boleh, hadis ni kata tak boleh. Macam mana nak buat? Maka di sana ada hadis yang mutawatir. Yang mutawatir. Mutawatir dengan makna hadis yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat. Dan ramai ulama yang meriwayatkannya. Dia boleh menasahkan hadis ahad yang berlawanan dengannya. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang saja. Maka mutawatir boleh membatalkan ahad. Ataupun yang diketahui memang dinasahkan. Memang dinasahkan hukumnya. Mula-mula Rasulullah kata tak boleh. Lepas tu dia kata boleh. Di antaranya ialah ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Ini hadis yang mengatakan. Aku pernah melarang kamu ziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah, kata Allah, boleh ziarah. Ini ialah hadis yang menasahkan hadis yang terdahulu daripadanya. Ini dikenali dengan ilmu nasikh dan mansukh. Kemudian di antaranya ialah hadis yang kemudian menasahkan hadis yang dulu bila berlaku berlawanan. Dulu Rasulullah kata lain, kemudian Rasulullah kata lain pula. Macam mana nak buat? Nak pakai dua-dua tak boleh. Maka dilihat makna kemudian. Maka yang kemudian dia pakai, yang kemudian menasahkan hukum yang dahulu. Ini sebenarnya bukan perkara main-main, perkara senda-senda. Ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala satu kebijaksanaan dengan tujuan supaya hukum itu berlaku dengan cara peringkat demi peringkat. Salah satu daripada ilmu yang berkait dengan hukum syarak ialah ilmu usul fiqh. Ilmu ulumut tafsir yang berkait dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran. Orang yang nak mengaji hukum syarak, nak mendalami, dia mesti tahu hukum-hukum ini.
Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, alam ta'alam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang menguasai segala alam langit dan bumi, dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. Oleh kerana langit kepunyaan Allah Ta'ala, bumi kepunyaan Allah Ta'ala, isi langit kepunyaan Allah Ta'ala, isi bumi kepunyaan Allah Ta'ala. Bukan saja Allah Ta'ala yang menjadikan, bahkan dia yang mentadbir dan mengurus. Allah Ta'ala yang menguasai segala-galanya. Tidak ada siapa yang sebenar boleh membimbing kita, malaikat Allah. Tidak ada siapa yang sebenar boleh melindungi kita, malaikat Allah. Oleh kerana itu, serahlah kepada Allah Ta'ala. Apa saja hukum yang Allah Ta'ala tentukan, kena terima. Dulu lain, lepas tu mari lain pula, kena terima. Ini dengan kehendak Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Maka orang-orang yang beriman tidak mempersoalkan perkara ini.